Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dengan Cikgu Adam. Jadi untuk video kali ni, Cikgu nak ulas sedikit ataupun komen sedikit tentang apa yang berlaku setakat ni. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada subscriber YouTube channel Cikgu Adam dan follow fanpage Cikgu Adam. InsyaAllah Cikgu tengah merancang sesuatu konten untuk bulan 10 ni, iaitu konten berkenaan dengan CV lah. Nanti kita akan buat pertandingan, kita akan buat cabutan bertuah, macam-macam lah. Itu semua dalam persiapan. Jadi untuk video kali ni Cikgu nak terangkan sedikit kenapa pentingnya hafal CV dan untuk apa. Okey. Dan Cikgu akan terangkan beberapa cara macam mana Cikgu nak bagi Cikgu punya pelajar ni hafal CV. Okey, yang pertama, kenapa kena hafal CV? Sebab pertama utamanya ialah CV ni benda yang diguna pakai dalam semua topik dalam matematik sekolah rendah. Cikgu macam Cikgu Adam mengajar sekolah rendah dalam subjek matematik. Okey, jadi fokus cikgu kepada sekolah rendah lah. Jadi untuk CV ni bukannya hanya pada topik darab sahaja, tapi banyak lagi topik pecahan, perpuluhan, apa lagi? Pecahan, perpuluhan, peratusan, semua tu melibatkan CV. Contoh cikgu ambil pecahan. Pecahan kalau kita nak samakan pembawah pun kena darab. Kalau perpuluhan, kalau tiba-tiba perpuluhan tu kena darab pun berkaitan dengan darab. Darab ni lebih kurang macam CV, sama je, benda yang sama, cuma nama je berbeza. Jadi untuk tu, yang pertama kenapa kena hafal CV ialah benda ni adalah perkara yang ada dalam semua topik matematik. Tak terkecuali langsung, semua topik. Jadi kalau contoh sangkut pada CV, topik-topik lain akan terganggu ataupun pelajar-pelajar akan mungkin lambat sedikit pengiraannya. Okey, walaupun ada beberapa teknik yang cikgu akan terangkan kejap lagi. Okey, itu yang sebab pertama. Sebab yang kedua, kalau CV ni pelajar tak hafal, dia akan melambatkan masa menjawab soalan pelajar-pelajar tersebut. Sebab apa? Contoh, kita ambil soalan dalam kertas 1, kertas 2. Kadang-kadang untuk satu soalan diperuntukkan lebih kurang dalam 1 minit atau 1 minit setengah sahaja untuk menjawab satu soalan. Jadi untuk operasi darab, perkara ini akan berlarutan. Kalau pelajar tak hafal, dia terpaksa tulis CV dulu, lepas tu darab satu persatu, lepas tu tambah lagi, baru dapat jawapan. Jadi apa yang berlaku? Pelajar sebenarnya banyak soalan yang tertinggal untuk dijawab dalam kertas 1 atau kertas 2. Sebab pelajar terlampau banyak masa ditumpukan pada satu soalan. Soalan darab ni bukannya pada soalan darab semata-mata, pecahan pun ada. Macam tadi, perpuluhan, peratusan, semua tu melibatkan darab. Lagi-lagi peratusan, sangat banyak berkenaan dengan CV. Jadi itu dua sebab utama kenapa kena hafal CV. Dan cikgu akan terangkan 4 cara lah cikgu akan terangkan. Okey, cara yang pertama, cikgu selalu ajar pelajar-pelajar CV. Tapi satu perkara yang cikgu minta kepada ibu bapa ataupun guru-guru ataupun penjaga anak-anak pelajar sekolah rendah, minta maaf, pelajar sekarang tak sama sezaman dengan kita. Zaman kita dulu kalau tak hafal, biasanya kita akan malu. Contoh di zaman sekolah, zaman-zaman kita dulu kan, kalau contoh tak hafal CV, waktu perimpunan dia akan panggil je siapa-siapa nama, cakap, Adam, okey, ni atas pentas dekat perimpunan ramai-ramai tadi, okey, bacakan CV 2. Dia punya nyawa macam tercabut rasa, padahal CV 2 je waktu tu. Tapi tak nak kena hafal. Sebabnya waktu perimpunan dia akan panggil saja siapa-siapa pelajar-pelajar yang dalam sekolah rendah, yang dalam lingkungan tahun 4, 5 dan 6. Sebab sepatutnya 4, 5, 6 ni dah hafal, ataupun start daripada darjah 3 ni dah start hafal. Okey. Jadi cara yang pertama cikgu selalu buat macam mana untuk pelajar hafal CV ialah dengan menulis. Tak ada cara lain, tapi menulis secara paksa. Okey. Perkara pertama ialah pelajar kena paksa menulis secara paksa. Macam mana cara dia? Okey, cara dia yang pertama, ibu bapa atau guru-guru tolong jangan anggap pelajar ni semua setaraf, semua pandai, semua cepat dapat, semuanya hebat macam tu kan. Tak semua macam tu. Macam cikgu pun ambil pelajar-pelajar tuition ada syarat. Syaratnya cikgu ambil pelajar tuition pelajar-pelajar yang lemah. Sebab pelajar yang pandai dia perlu tolong sikit je. Pelajar yang lemah kita kena tolong banyak sikit. Okey. Jadi tulis paksa ni maksudnya ibu bapa pergi beli buku petak besar atau petak kecil matematik dan bekalkan kepada anak, jadikan buku khas untuk tulis CV.
Jadi tanya dulu anak murid atau anak-anak, tanya, okey, apa adik tak hafal sifir apa, ataupun awak tak hafal sifir apa. Pelajar akan jawab sifir-sifir yang dia tak hafal lah, contoh sifir 2 ke, sifir 3 ke, sifir 4 ke. Tapi kebanyakan tempat yang cikgu pergi jelajah untuk buat sifir mudahnya tanpa sifir jelajah program mudahnya sifir tanpa hafal tu, kebanyakan tak semua tapi kebanyakan pelajar-pelajar tak hafal sifir 6, 7, 8. Betul tak? Saya pergi tanya anak-anak masing-masing. Jadi kalau ada yang tak hafal, cuba komen dekat di channel YouTube Cikgu Adam. Okey, paksa tu maksudnya kita bekalkan buku petak tadi. Okey, kita cakap dengan dia, satu buku surat, satu sifir. Contoh dia tak hafal sifir 6, 7, 8. Okey, 6 tadi. Okey, buku surat pertama sifir 6. Suruh dia tulis sifir 6 satu buku surat penuh. Dan dalam satu buku surat tu, kita sebenarnya kalau ikut cikgu pernah buat, satu buku surat bolehlah buat 5 atau 6 baris. Apa yang dia kena buat ialah tulis 6, 12, 18 macam biasa sampai 60. Sifir 6 habisnya dekat 60 sahaja. Sebab-sebabnya nanti kita tengok dekat akhir video nanti. Kenapa sifir 6 habis dengan 60, sifir 7 mesti habis dengan 70. Okey, jadi tu untuk paksa. Okey, bila dah selesai buat sifir 6, 7, 8 dekat dalam buku tu, tak sampai kat situ saja. Ada banyak lagi kena buat, iaitu pelajar kena buat lagi sampai buku surat terakhir, yang ini kulit terakhir belakang. Tak ada cara lain. Okey, paksa dia. Kalau perkara ni tak siap dalam masa 2 hari atau 3 hari, selalu saya bagi dalam 2 atau 3 hari je, tak boleh banyak-banyak sebab terlampau lama nanti dia jadi lemau. Okey, 2 ke 3 hari untuk siapkan daripada muka surat depan sampai muka surat belakang ulangan sifir-sifir yang dia tak hafal. Contohnya sifir 6, 7, 8 tadi kan. Jadi dah habis 6, sifir 7, 6, 7 dan 8. Buku surat seterusnya buat lagi 6, 7, 8. Lagi sekali 6, 7, 8 sampai buku surat terakhir dalam tempoh 2 ke 3 hari. Paksa. Kalau dia tak buat, ini ibu bapa dan guru kena bijak. Kena bagi dia penjelasan. Kalau tak siap dalam masa 2 atau 3 hari, ibu, ayah ataupun cikgu-cikgu akan kenakan denda. Denda apa? Denda tambah lagi buku sifir. Jadi dia macam, oh kena buat ni, kena buat. Jadi itu denda pandai-pandai ibu bapa kena buat. Contoh tak boleh tengok TV, tak boleh main handset. Ini pun perkara yang selalu cikgu pelik. Padahal untuk gadget dia bukan masalah tau. Dia macam mana cara pengawalan kita. Kalau yang bayar top up pun kita, yang belikan internet pun kita. Jadi kita yang kawal. Jadi kalau dia nak pakai, letakkan syarat hafal sifir dulu. Okey, itu cara yang pertama. Paksa tulis. Ingat kalau tak ingat boleh ulang balik video ni nanti bila dah habis. Okey. Untuk yang kedua, guna jari. Guna jari nampak benda tu macam main-main kan, tapi ada beberapa pelajar dikategorikan kepada tiga. Yang ni yang cikgu belajar lah. Ada yang jenis suka melihat. Okey, visual. Dia suka tengok, dia baru faham. Jadi contoh macam cikgu tulis kat depan pakai pen banyak warna. Jadi pelajar tu boleh ingat. Lepas tu yang kedua, budak yang kinestetik ni, ini memang dia punya nak bergerak je. Yang tu bagilah dia kira jari, tak apa. Sampai dia boleh kira laju. Cara dia ialah dekat jari kita ni Allah dah cipta banyak tau, ruas. Dan satu jari ada 3 ruas. 3. Itu kalau nak guna ruas. Nak guna jari pun sebenarnya cukup untuk sifir sampai sifir 9. Sifir yang paling wajib untuk hafal ialah sifir 2 hingga sifir 9. Sifir 1 tak payahlah. Ini daripada tadika dah belajar. Okey, jadi sifir 2. Bawa keluar 2 jari. Nampak kelakar. Tapi cuba ibu ayah buat pada anak-anak. Tapi yelah, permainan ni bukan buat sehari terus pandai. Buatlah hari-hari sampai dia tahap kan. Alah ibu saya dah tahu dah bu. Alah cikgu saya dah tahu cikgu. Bila dah cakap macam tu maksudnya dia dah hafal. Contoh sifir 2 okey, 2. Lepas 2 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Itu baru sifir 2. Sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15. Tengok. Itu cikgu dah biasa buat tau. Dan cikgu pun salah satu pelajar yang memang tak hafal sifir pun dulu. Malu, sangat malu. Tapi cikgu rasa dengan pengalaman cikgu ni boleh bantu pelajar-pelajar yang tak hafal. Lagi-lagi kalau yang nak dekat periksa kan. Okey. Itu untuk guna jari. Kalau sifir 5, 5 lah. Okey. 5, 10, 15. Ni dah raju lah, dah raju. Walaupun ramai pelajar dah hafal, tapi fokuskan untuk sifir. Kalau sifir 6, buatlah 6.
6, 12, 18. Kira. Dan benda ni jadikan permainan. Ibu bapa sekarang balik kerja, jangan terus rehat dulu. Jangan terus rasa macam tak apalah, nak dah belajar kat sekolah. Tak. Bantu kami guru-guru yang di sekolah. Sebabnya di sekolah bukannya cikgu ni mengajar seorang, malahan puluhan orang. Dan puluhan orang tu dalam satu kelas. Belum masuk kelas kedua lagi, kelas ketiga lagi. Jadi ibu bapa pun ada peranan kat dalam ni. Okey. Jadi itu untuk cara yang kedua, guna jari. Dan cara yang ketiga, jangan lupa tengok video seterusnya, iaitu macam mana pelajar-pelajar dengan ada alat tulis pelajar boleh tahu sifir. Jadi itu je untuk hari ni, video kali ni. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Adam, kerana banyak lagi konten-konten yang cikgu akan buat selepas ni. Dan cikgu rasa cikgu bukanlah pandai sangat, bijak sangat, dan cikgu pernah jadi budak pelajar yang paling lemah dalam matematik. Tapi dengan pengalaman cikgu yang lemah tadi, cikgu cuba bantu pelajar-pelajar yang senasib dengan cikgu. Jadi itu je untuk hari ni. Assalamualaikum. Dan lupa saya nak pesan lagi, kenapa kena hafal sifir? 3 kena sampai 30, 4 sampai 40. Sebab dalam operasi darab yang paling tinggi ialah darab 9. Hatta kalau dia darab dengan 12 pun sebenarnya dia kena darab 2 dulu, baru 1. Kalau dia kena darab dengan 23, kena darab 3 dulu, darab 2. Jadi kenapa sifir 9? Itu adalah sifir yang wajib pelajar hafal dan kena kuasai. Jadi itu je untuk hari ni. Assalamualaikum. Bersama saya lagi dengan Cikgu Adam. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Adam. Sebab subscribe tu benda yang mudah, senang, tekan je. Dan dengan ada sokongan daripada ibu bapa, guru-guru, InsyaAllah cikgu akan cuba buat konten satu hari satu mulai hari ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi.